قال الشارح الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى وخرج بالعاقل المجنون فليس بمكلف وكذا السكران غير المتعدي. Asal mukallaf tu, ta'rif mukallaf dulu. Dia kata fal mukallafu huwal balighul aqilul ladzi balaghathu ad-da'watu salimul hawassi. Tu ta'rif mukallaf. Orang yang dituntut hukum syarak, orang yang kena tuntut hukum syarak, orang yang kena paksa hukum syarak itu ialah orang yang sampai umur, lagi pula yang berakal. Mana ada tamyiz, ada pembezaan yang telah sampai akhirnya oleh dakwah, oleh seruan agama, lagi pula yang sejahtera bacaan roh. Tu takrif orang mukallaf. Maka keluar dengan kata al-baligh itu keluar oleh sabi. Tarik panjang. Mari dia keluar wa kharaja bil aqili, dan telah keluar dengan kata al-aqil. Nak panggil pada ta'rif mukallaf dah. Wa kharaja bil aqili. Kata aqil mana tu? Ni fi ta'rifil mukallaf lah. Pada ta'rif mukallaf tu keluar oleh al-majnunu, oleh yang gila. Keluar oleh yang gila. Ni satu kelimah dia lazim baca bina maf'ul. Lafaz tu baca maf'ul, tapi makna isim fa'il yang gila. Tak kala kharaja falaysa bimukallafin, maka tidaklah atau maka bukanlah ia al-majnun ni tak panggil mukallaf. Ba zaidah khabar laisa. Bukan orang mukallaf. Kalau nak panggil orang mukallaf tu orang yang berakal, yang gila tu yang tidak ada akal. Kalau itu falaisa bimukallafin. Wa kadza kal majnun, dan seperti inilah, seperti yang gila ni juga as-sakranu, yang mabuk. Yang mabuk supaya orang gila juga. Tapi mabuk tu dua bahasa, dua bagai. Mabuk yang ghairul muta'addi, mabuk yang tidak sengaja. Kalau tu tak serupa lah dengan mabuk orang dah minum arak tu. Kerana mabuk tu mabuk muta'addi. Ada isap ganja tu, ubat gila tu, tu gila hak muta'addi. Tu tak serupa ni. Kerana hak ni sengaja duduk makan benda yang mabuk, bawa pada hilang akal, hilang tamyiz. Hidup makan ubat, hidup isap benda, minum sesuatu, tu orang panggil mabuk yang sengaja. Hak tu tak hilang mukallaf tu. Hak tu tak hilang mukallaf. Jadi hak serupa dengan yang gila, serupa pada pihak tak panggil mukallaf. Orang yang mabuk yang bukan sengaja. Sepertilah mana kita kata mabuk ubat. Kita makan ubat, lepas tu pergi makan benda-benda hak yang berlawan dengan ubat. Misalnya makan manisnya madu, lepas tu makan buah timun, lupa, mabuk. Mabuk tu panggil ghairul muta'addi, bukan sengaja pergi mabuk. Demikianlah orang tu, dia mau pegang dia suak arak, mabuk. Tu apa yang sakran ghairul muta'addi. Ni tak mukallaf, mana tak berdosa lah. Mabuk dia tu tak berdosa. Kalau dia ada kerja sesuatu dalam mabuk, dia tak berdosa lah. Tu dia faedahnya.
bi khilafil muta'addi. Ni orang mari dah ni. Bi khilafis sakranil muta'addi, bersalahan orang mabuk yang sengaja. Apa bi khilaf? Ai fa huwa mukallafun. Mana orang ni orang mukallaf ni. Diri mabuk tu berdosa dah, paduk kerja dalam mabuk tu pula. Tu kira habis tu. Minum arak, tu sengaja. Lepas tu bermabuk zina masalah. Tu kira habis tu. Ataupun bunuh orang mabuk. Cakap bohong orang mabuk. Tu orang panggil tu kira habis tu. Tu orang panggil mabuk tu yang sengaja. Sebab tu ingat molek. Ni agama lebih halus si hak undang-undang tu. Dia tak ada apa, dia bayar gapo ya tak apa. Hak undang-undang dunia. Tengok tu, bila mabuk tak boleh bawa kereta. Kau dah tu. Sebab bahaya dia kata. Belaga tepuh orang ada mabuk. Kau dah tu kalau tak ada apa. Tu undang dunia tahu tu ya. Akhirat ada kira. Diri minum arak tu tak boleh dah. Mabuk tak mabuk ada kira. Tengok Islam ajar kita. Kalau mabuk pula, berdosa pula dah. Lagi pula hidup minum tu setengah-setengah barang najis dia. Sebab nak jadi ke arak, sebab pun jadi arak tu dia apa, dia jeruk. Bila jeruk tu dia mabuk buih. Buih tu najis tu. Khamar tu najis tu. Lepas tu bila dia surut pada tubuh, dia tak jadi suci. Sebab apa? Sebab masuk campuran. Jadi minum najis sudah Allah gerak. Habis gelak perut sangat. Orang mabuk gelak perut sangat. Dia minum najis. Kerja barang haram. Lepas tu menghilangkan akal. Ada hilang akal tu kan, ikut nampak, ikut telitah. Tu orang panggil yang mabuk muta'addi. Ni terhadap agama sungguh jajar belah tu. Tapi dah kita tinggal jalan agama. Jadi orang kata orang Islam. Bukan makna kata jadi karuk tu orang. Agama tidak ajar karuk. Baik, itu kita dah mengaji masalahnya. Nak panggil orang mukallaf tu orang yang berakal, terkeluarnya oleh orang gila. Kerana orang gila orang hilang akal, orang hilang tamyiz. Supaya tu juga orang mabuk hilang tamyiz, orang gila juga. Tapi mabuk yang tak sengaja. Tu dia hak yang tidak salah dengan mabuk dia tu. Bersalah al-muta'addi, hak yang sengaja makna yang salah. Dengan mabuk tu mana sengaja hidup minum arak, sengaja hidup makan benda yang memabuk pada ghalib, mabuk sungguh. Tu itulah masalahnya. Kebetulan pulanya unia dunia kan dia tengok di merbahaya. Bahawa tak kala merbahaya dia mabuk siapa mana. Siapa saudara pun dia buat, saing pun dia gomo, serta ibu bapa punya semelah ikut silah. Jadi dia mau tilik situ bawa khabar tahu bahaya orang ni. Tu je Islam dah. Tak siapa situ pun dia tak boleh dimula lagi dah. Baik. Lakin masalah nak bagi istidrak sikit tu, tetapi mahallu zalika in balagha majnunan aw sakrana wastamarra ala zalika hatta mata. Itu dia. Dan tetapi dia kata saat ni terkeluar dengan yang berakal oleh ya gila, maka ya gila tu bukan mukallaf. Juga orang mabuk hak tak sengaja pun bukan mukallaf, bersalah yang sengaja. Tetapi tempat demikian itu imbalagha majnunan au sakrana. Jika sampai ia hal keadaan ia yang gila ataupun yang mabuk dan berpanjangan ia atas demikian itu. Ni dia sakut dengan masalah mana ni? Masalah yang mabuk. Hak sakut masalah yang mabuk. Kata bukan mukallaf. Dia kerana serupa dia tak orang yang mabuk tu serupa dengan yang gila juga, pada pihaknya bukan mukallaf. Tapi mabuk yang tidak sengaja.
tetapi tempat demikian itu jika sampai ia yang gila ataupun ia mabuk dan berpanjangan atas demikian itu asak, demikian itu mabuk hatta mata, sehingga mati. Hak tu kita tengok mukabil dia sikit lagi. Bi khilafi ma law balagha, gini, tetapi tepat ia demikian itu jika balik ia kena kecek gitu mudah faham. In balagha majnunan, jika balik ia hal keadaan yang gila. Hak ni nak kata apa dia ni, keluar dengan ia berakal tu oleh ia gila. Maka ia gila tu bukan orang mukallaf. Begitu juga ia mabuk, hak tak sengaja bukan mukallaf. Tapi ayo mai tapi sikit. Tapi nak istidrak mana? Istidrak pada kata falaisa bimukallafin. Orang gila tu bukan mukallaf. Tapi dia kata mahallu zalika, tetapi tempat demikian itu, demikian kata kaunil majnun laisa bimukallaf, tempat kata keadaan orang gila bukan mukallaf tu ataupun yang mabuk, ambil dua selalulah. Mahallu zalika, mahallu kaunil majnun laisa bimukallafin wa kadza sakran ilah. Tepat kata ke orang gila, orang mabuk sebut tadi tu bukan mukallaf tu, imbalagha, jika balik ia hal keadaan dia gila. Tu dia budak ni dia gila, penama orang ni dia gila sejak daripada budak lagi. Tu dia gila sejak daripada budak lagi, balik dalam keadaan gila. Hak tu tak mukallaf. Au sakrana, atas pada majnunan, jika balik ia hal keadaan mabuk. Au sakrana, ini maksudnya menegah tanwin tu, sebab dia tak tulis alif lepas pada nun. Pasal ni majnunan. Tu maksudnya ismul ladzi yansarif. Au sakrana, tak kata sakranan tak. Maksudnya ismul ladzi la yansarif wa sahbi punya zadah alif dan nun. Jika balik ia hal keadaan gila atau hal keadaan yang mabuk. Balik ia hal keadaan mabuk. Lepas tu wastamarra ala zalika, dan berpanjangan ia al-balik tu, berpanjangnya atas demikian itu, ala zalikal junun, ambil masdar, ala zalikal junun awis sak, atas demikian itu gila ataupun mabuk itu, hatta mata, sehingga mati ia. Tu masalah tak panggil mukallaf tu. Yang gila tu bukan kata yang gila tak mukallaf. Dia mana dia balik hak ada gila atau balik hak ada mabuk dan terus menerus atas demikian itu hingga mati. Bi khilaf, tengok nak faham saat ni, main tengok sini. Bi khilafi ma law balagha hala kaunihi aqilan. Jadi hal kotak ni nya majnunan tu. Bersalahan kelakuan kalau balik ia seorang hal keadaan ia berakal umur 15, akal molek. Lepas pada tu naik umur siapa, kita katanya dia 18 misalnya, siapa 20 masalah, summa junna, dia kena baca bina maf'ul. Summa junna asluhu junina, baca bina maf'ul supaya isi maf'ul jugalah. Makna fa'il. Kemudian gila ia. Masa balik tu berakal molek. Masuk umur 20 gila. Mana gila dalam balik dah tu. Gila lepas balik dah dia panggil. Au sakara, ataupun mabuk ia. Nampak dua masalah. Gila atau mabuk ia. Banyak dah jadi. Umur 20 mabuk. Hidup sayang hak jabar, mabuk lah. Wa kana, dan adalah ia al-balik saat itu ghaira mu'minin. Dia bukan orang mukmin. Nak kata bukan mukmin.
wa mata kadzalika, dia bukan mukmin dan mati ia hal keadaan begitu. Mati ia kadzalika begitu. Apa begitu? Dan keadaan gila, mabuk. Kadzalika begitu. Fa huwa ghairu najin, mati dalam keadaan gila itu. Wa mata kadzalika, apa kadzalika? Ai majnunan aw sakranan, mati ia hal keadaan gila, mati ia hal keadaan mabuk. Maka orang panggil orang ni ghairu najin, ai minal azab, daripada siksa. Tu dia sebab masa dia balik tu wajib dah sah dia beriman. Dia tak beriman. Ingat siapa umur 20 gila, mati dalam gila. Ni orang ni tak lepas. Tu dia. Dia letak tak bukan orang mukmin. Ada pun orang mukmin tu ya kena dia apa ya bagi kat tu. Kerana orang mukmin dia panggil tahta masyiatillah. Kita nak hukum dengan ghairu najin tak boleh. Kerana orang mukmin walau dosa banyak mana pun dia panggil di bawah kehendak Allah. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ampun dosa lain pada syirik kufur bagi mereka yang ia kehendaki. Besar setara mana dosa pun tak sama dengan kufur. Kerana kufur ni hak Tuhan janji tak terima sama sekali. Ada pun dosa lain pada kufur, dia panggil hak tu mengikut kehendak Allah. Allah kehendak ampun, maka dia ampun. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dia nak ampun bagi siapa dia kehendak nak ampun, dia ampun. Dia menyeksa siapa dia kan nak menyeksa, dia menyeksa. Itu dosa lain daripada kufur. Ada pun dosa kufur, dia rakyat dah, dia kata dia tak ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Dia rakyat dah, dia tak ampun. Dalam hadis pula dia kata az-zulmu zulumatun. Zalim tu ada beberapa bahagian. Ada yang kata az-zulumat salatun. Segala kezaliman tu ialah 3. Salah satu dia panggil zulmun ghairu maghfur. Yang pertama zalim hak tak diampun sama sekali. Faham tafsir di belakang tu? Fa amma zulmu ghairul maghfur ialah fasyirku. Maka dia baca ayat. Qala Allah Ta'ala innasyirka la zulmun 'azim. Itulah hadis ayat menyatakan dosa kufur tak diterima. Sabit dia kait wa kana ghaira mu'minin. Kan nak jawab di belakang yang kata fa huwa ghairu najin. Maka mukabil dia ada pun orang mukmin. Dia panggil tahta masyiatillah. Orang tu orang mukmin balik. Balik dalam beriman. Dia beriman katakan tak semaya. Tak semaya, karut lah, tapi karut tidak kufur lah. Lepas tu duduk naik umur 20 gila. Dosa tak semaya lekat. Dosa kerja maksiat tu lekat. Lekat mati dalam gila gitu. Tapi gila umur 20 dah, 5 tahun tak semaya, mari gila. Tu gila dalam maksiat dia panggil. Tu tak boleh nak kata ghairu najin, tak boleh kerana dia orang mukmin. Man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dalam hadis kata siapa dia mati padahal dia mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mati ia syurga. Tu dia syurga hingga dia lekat buku farah. Ni di bawah kehendak Allah. Kehendak ampun, kehendak menyeksa adil dia. Kehendak ampun itu kemurahan dia. Sebab orang buat salah dengan kita masalah. Lepas kita tak ambil salah, itu kemaafan kita. Itu kemurahan dia panggil. Kita nak ambil salah juga, itu keadilan kita. Janji dah, siapa buat gitu akan kena biar-biar. Yang buat juga, nak ambil tindakan boleh. Ni yang undang-undang Allah kita berhenti gitu dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sabit tu Syekh kata bi khilafi ma law balagha aqilan hala kaunihi aqilan thumma junna, kemudian gila. Balik berakal, kemudian gila. Au sakara, atau mabuk. Wa kana padahal ia al-balik sana itu ghaira mu'min, dia bukan orang mukmin, mana orang kafir. Lepas tu wa mata kadzalika, mati ia begitu. Apa begitu?
ai majnunan atau sakrana. Mati ia keadaan mabuk, mati ia dengan keadaan gila gitulah. Fa huwa ghairu najih ai minal azab. Ataupun minal azab fil akhirah. Tak lepas daripada azab akhirat. Sebab dia bukan mukmin. Hati yang mati dari gila pun tak kira dah, kerana taksir dah, gila ke dia. Itu dia. Habis. Wa kharaja bil, adapun kalau dia gila belum balik, tu lain masalah. Masalah ni bukan mukallaf. Bukan mukallaf. Wa kharaja billazi balaghat da'watu, dan telah keluar dengan orang yang telah sampai akhirnya oleh dakwah Islamiah, dakwah agama Islam sudah sampai. Tu nak panggil orang-orang mukallaf tu. Keluar oleh siapa? Keluar oleh man lam tablughu. Keluar oleh mereka yang tidak sampai ia, ya tak pernah sampai ia ad-da'wahu akannya, akan man. Misal ataupun taswirnya macam mana? Taswir sini boleh taswir atau boleh tafsir. Nak taswir man lam tablughu ni macam mana? Bi'an. Bi'an, bubuh hamzah balik atas alif tu. Bi'an nasya'a, dengan bahawa jadi ia ataupun besar ia, lahir ia fi syahiqi jabalin, pada kemoncok bukit. Supaya orang sakai zaman dulu ngokpa, siapa panggil ngokpa. Orang sakai zaman dulu ni supaya binatang duduk kat dalam bukit. Hingga orang dia anak tu Adam, anak cucu Adam, tapi dia terpecih daripada orang zaman dulu banyak duk kat bukit-bukit, duk kat hutan dulu. Hak tu temu dengan manusia, orangnya lari. Supaya binatang kedudukan dia tu. Orang sakai, orang ngokpa, orang hutan, dia sini panggil orang hutan. Panggil orang sakai, ada kata orang sakai. Orang sakai. Tu dia baca-baca kita lah. Waktu dulu tak siapa dakwah Islamiah dulu. Alah ni siapa belaka dah, siapa jadi askar pun ada, jadi cikgu pun ada dah lah ni. Mengaji. Tu dia orang sakit. Dia panggil orang yang besar ia pada kemoncok bukit. Asana sya'a ni lahir, jadi tak kira lah lahir di mana-mana pun hidup besar di kemoncok bukit, tak temu dengan ulama. Jadi tak tahu apa hukum. Falaisa bimukallafin, itu tafriq, dia tak kharaja, maka bukanlah ia man lam tablughu ni, orang tak sampai ia dakwah akhirnya ni, bukan ia mukallaf. Tu pun alal asahhi, ada mukabil tu atas kaum yang asah tu kata bukan mukallaf. Kali tu atas kaum yang asah ni orang sakit hak belum temu dengan ulama gapo duk mati-mati tu, atas kaum ni kata bukan mukallaf. Semoga dia lepas daripada kekal azab. Tapi khilafan, Ta'ala Syekh kata aqulu zalika hala kauni mukhalifan. Aku kata saat ni falaisa bi mukallafin tu alal asah, mana aku berlaku atas kaum asah tu, binaan alal asah, aku bina di atas kaum asah mana tu. Hala kauni, hal keadaan aku khilafan mukhalifan, aku menyalahilah liman qala, aku menyalahikan mereka ulama kanak kiman situ. Qala, yang berkata ia, aku menyalahi dengan orang hak kata bi annahu mukallafun. Ada orang kata bi annahu man lam tablughu, orang hak tak sampai dakwah Islamiah macam orang sakit hak dulu tu. Orang kata bi annahu mukallafun juga. Mukallaf apa tu? Walaupun tak pernah temu dengan ulama pun dia mukallaf juga. Gano? Li wujudil aqlil kafi, kerana ada akal, tak serupa dengan binatang. Tak serupa dengan binatang, badak. Tu dia. Singa, rimah. Walaupun nampak tu cerdik. Tu dia. Pandai cari makan, pandai mengambatkan. Tu dia. Sesuatu hak dia kehendaki, mengambatkan makan, menata makanan dia. Pandai, tapi dia tak ada akal.
Adapun orang ni ada akal ni, sekalipun dia jauh daripada ulama, kerana ada akal al-kafi yang cukup memadai ia fi wujubil ma'rifati indahum. Yang cukup pada mesti kenal. Pada mesti kenal. Kenapa? Kenal Allah fi wujubil ma'rifati ay ma'rifatillah. Pada kenal Allah enggak ada akal. Dalil-dalil yang menunjuk ada fikir tak nanti ulama ya. Indahum di sisi mereka itu isiman iktibar makna. Ya dia kata nak kenal Allah terhati di atas akal, tidak terhati atas syarak. Sebab dia khilaf betul ni, khilaf betul. Wajib makrifat ni wajib sebab apa? Satu kaum kata wajib dengan sebab akal. Kau ni bila ada akal wajib kenal. Sama ada jauh daripada ulama, dekat, bercampur tak ada kira. Satu kaum kata tak, nak wajib tu sabit syarak. Belum datang syarak tak wajib. Jadi khilaf situ. Kalau gitu kebanyakan ulama dia berlaku tahkah ni sebab dia kata fa kullu man kullifa syar'an wajaba. Nak wajib tu sebab syarak. Kalau itu belum bakit rasul tak wajib lagi. Bila bakit rasul dipanggil datang syarak. Tu wajib. Ada pun kawan ni kata tak. Sebab sejak daripada Tok Adam tu rasul dah. Lepas ni anak cucu dia semua ni. Tuhan beri akal. Dan bila ada akal kerja dia fikir. Mata kerja dia tengok sesuatu, tengok benda pelik tak fikir kau mari mana. Tu dia, mata tak ada buta dok tengok. Apabila tengok pelik tu mari mana pelik. Sendiri gitu. Sama cat itu. Berkira tak akal. Lepas di diri sendiri wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kamu sendiri dalil-dalil atas ada Tuhan yang kuasa, Tuhan yang esa. Mu tak nampak ke? Mu jatuh dak tumbuh janggut, bahkan semua jatuh betina dak tumbuh rambut mai mana? Mu dak tanah? Tak. Tumbuh mari gunting cukur tumbuh mana benih kat mana? Tumbuh. Mari mana dak tumbuh tu? Tumbuh sendiri. Tu menggunakan tengok. Ni kena basah botak. Licin. Tak ada nak buat. Tu dia. Makan mali. Wih. Tu dia. Kulit ifatullah. Bersinar lik-lik merah apa bulan. Tak tumbuh. Ni cuba fikir tengok. Kalau bahasa dia tumbuh semua. Orang yang tumbuh, apa kita tak tumbuh? Apa bulu kening, kita tengok bulu kening. Tumbuh juga bila dia cukur, dia tumbuh. Tapi tumbuh kat tu lah. Sekat dia nak nyak. Tumbuh sekat tu. Kalau tumbuh apa rambut siap. Jekuk. Tu dia. Janggut, misah, tu bahasa panjang semua. Kuku, bahasa panjang. Kening tak, bulu mata tak. Kalau panjang hak kening tak. Ini. Dek cara dia gitu kan. Mu ada akal fikir tengok nanti rasul ayat ano. Nanti mengaji ano, fikir mu ada akal dah. Tu buku makrifat ni memadu dengan akal. Ini satu kaum. Sebab tu orang tak siapa dakwah sekalipun bila ada akal wajib dia kenal Tuhan. Mati dah tak kenal tu kufur. Mengaku. Nu kaum kata. Orang. Maka hak kita dak berlaku kebanyakannya kaum ni. Ni panggil mazhab Asy'ariyah. Tak ni mazhab Maturidiyah. Tu dia. Inilah khilaf ni. Kalau gitu syekh kita ni berlaku atas kaya asah daripada Asy'ariyah mengatakan orang yang besar jauh daripada ulama, besar di kemuncak bukit mana jauh daripada ilmu, maka orang tu bukan mukallaf bila dakwah Islam yang tak sapa. Khilaf bagi kaum yang mengatakan tak mukallaf kerana ada akal tu memadu daripada kenal, pada wajib kenal Allah. Fi wujubi ma'rifah ay ma'rifatillah. Indahum ada akal tu yang memadarah indahum indaman qala. Ra'i makna sebab dia tak kata indahu, dia kata indahu. Wa illam tablughu da'watu sekalipun wajib memadah, ada akal yang memadah pada wajib, dan jika tak sampai akan dia
akan man tadi tu, akan man lam tablugh tu lah, walaupun tak sampai ke dia oleh ad-dakwah sekalipun. Kilah. Tak kalau kilah nak berlaku. Wa 'ala istirati, ini wa in jaraina 'ala qaulin, 'ala al-asah tu lah. Dan jika kita berlaku atas akal yang asah, ke asah yang kata ana bistirati bulughid da'wati. Salah kata wa in jaraina 'ala al-qaulil asahhi bistirati bulughid da'wati. Dan jika kita berlaku atas kau yang asah, kau asah kata dengan syarat balik dengan syarat sampai dakwah. Bistirati ai fit taklif, ataupun fi kaunihi mukallafan, syarat pada keadaan mukallaf tu syarat sampai dakwah. Kalau kita berlaku atas kau ni, nak tanya kata fahal yakfi bulughu da'wati ayyi nabiyyin. Nak bina atas kaum asah tu tubik satu soal. Soal kata, baik, dah syarat kata nak jadi orang mukallaf tu kena sampai dakwah. Maka adakah memada oleh sampai dakwah mana-mana nabi? Fahal yakfi bulughu da'wati ayyi nabiyyin? Jangan idhafah semua. Yakfi bulughu da'wati ayyi nabiyyin, maka adakah memada sampai oleh dakwah mana-mana nabi? Kau nak nabi tertentu telaqah tuang dulu. Aula budda min bulughi da'wati rasulil ladzi ursila ilaih. Tu muqabil dia. Nak bagi bawah. Adakah memada sampai dakwah mana-mana nabi? Kau la budda, aula budda tu laqah dulu tu. Ataupun tak dapat tidak min bulughi da'wati rasuli, ataupun tak dapat tidak daripada sampai dakwah rasul. Rasul mana? Rasul allazi ursila ilaihi, rasul yang telah disuruh diutuskan rasul kepadanya, kepada man. Nak gitu nak kan? Misalnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau gitu kita ni umat Nabi Muhammad, nak sampai seruan kau Nabi Muhammad nak ke? Kan yang kedua kata ya mesti begitu. Kan yang pertama kata tak mesti begitu. Tu makna katanya fahal tu. Kalau yang pertama dia jawab ya. Adakah memada oleh sampai dakwah mana-mana nabi? Jawabnya ya. Itu satu kau. Kalau yang kedua kata tak dapat tidak. Dia kilah dah. Mundur balik. Fahal yakfi bulughu da'wati ayyi nabiyyin walau sayyidana Adam, yani walau kana ayyun nabiy, walaupun mana-mana nabi itu penghulu kita Nabi Adam. Dakwah Nabi Adam hari itu dah, kerana buku li anna tauhida, kerana bahawa mengesahkan Tuhan itu laisa amran khassan bihadhil ummati, bukanlah ia perkara yang tertentu dengan ini umat, ai ummatil Muhammadiyah, bukan tertentu dengan umat Muhammad je tauhid ke Tuhan. Umat dulu dak, bukan. Semenjak daripada Adam dia letak jadi rasul kepada anak cucu dia, terus menerus sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya tauhid. Mengajakkan umat semua kepada mengesahkan Allah, iktikad Allah saja Tuhan. Allah je yang mustahak disembah. Belatulah cuma hak duk berlainan tu syariat, unai-unai farak. Semaya bagaimana kaifiat semaya, berapa waktu semaya, tu bab farak. Zakat, sebanyak mana keluar zakat. Puasa, bagaimana kaifiat puasa, tu tak serupalah hak tu syarak. Tu dia. Haratu harani tak serupalah tu. Hak tu dari segi farak dia panggil. Ada persegi usuluddin tauhid serupa. Tak kala serupa, adakah nak kata masuk dalam mukallaf tu kena sampai dakwah rasul yang tertentu? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai seruan dia. Umat Nabi Musa sampai seruan dia. Katakan, adakah nak gitu benar? Satu kan kata ya nak gitu. Satu kan kata dak. Mana-mana tak apalah.
Sebab tauhid itu sama saja. Itulah makna kata kita wa 'ala ishtirati bulughid da'wati wa in jarayna 'ala al-qawli al-asahhi bi ishtirati bulughid da'wati fa hal yakfi bulughu da'wati ayyi nabiyyin walau kana ayyun nabiy sayyidana Adam sekalipun. Adakah begitu? Kau jawab tak? Ya, gitu. Kalau itu bila ya begitu, mati dengan tak beriman, dikira salah. Itu dia. Walaupun tak sampai seruan Nabi yang khas sekalipun. Sebab apa? Boleh memadai begitu. Lianna tauhida, kerana tauhid mengesahkan Tuhan itu laisa amran khassan bihadhil ummati, bukan pekerjaan yang tertentu dengan ini umat saja, tu bukan. Karena hadhil ummah ayil Muhammadiyah. Adakah memada begitu? Aula budda, kau tak memada begitu, bahkan tak dapat tidak. Kalau nak kira kau aula budda, ataupun tak memada ia, bahkan aula budda ni aula yakfi balla budda min bulughi da'wati rasul allazi ursila ilaih. Kau tak memada ia, bahkan tak dapat tidak daripada sampai dakwah rasul yang disuruhkan rasul kepadanya, kepada man lam tablugh tadi. Kau yang kedua kata ya tak mada dengan hak ni mesti. Kalau gitu kita umat Muhammad tak siapa dakwah Muhammadiyah pada kita, katakan tak apa tak kau ni. Dua-dua kau tu balik mana tu? Kata syarah kitanya wa tahqiqu, dan bermula kau tahqiq kama naqalahul 'allamatul Mallawi, sebab seperti barang yang telah menakal akhir dia oleh al-'allamah yang bersangat dan alim al-Mallawi, nakal daripada al-Ubbi. Dia ni fi syarhi Muslim, dalam syarah Muslim. Ada satu kitab syarah al-Ubbi, dia buat syarah sahih Muslim tu lah. Khilafan lin-Nawawi, khilaf bagi Nawawi, kata annahu la budda min bulughi da'watir rasul allazi ursila ilaihi. Bahwasanya kawan tahqiq kata bahwasanya la budda min bulughi da'watir rasul allazi ursila ilaihi. Sebagaimana telah menakal oleh al-allamah daripada al-Ubbi dalam syarah Muslim. Bikhilaf bagi Nawawi. Wa tahqiqnya annahu situ khabar, bahwasanya la budda, tak dapat tidaklah min bulughi da'watir rasul, mana tak dapat tidak pada nak memada taklif, nak panggilkan mukallaf tu lah. Tak dapat tidak daripada sampai dakwah rasul yang diutuskan rasul ilaihi, kepadanya, kepada man. Kalau gitu fal mazhabul haqqu, maka mazhab yang sebenar, anna ahlal fatrati, bahawasa ahlal fatrah, baca dia hal keadaan fatrah tu maqru'atan bi fathil fa. Tu nak dhabit tak baca fitrah. Ahlul fatrah, anna ahlal fatrati, bahwasanya ahlul fatrah, asal mana fatrah tu mana ketinggalan. Orang ketinggalan Nabi-Nabi seperti tanda antara Nabi Isa sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah tu dia putus Nabi. Nabi tak ada. Dalam 500-an tahun lebih-lebih celah nak bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada diangkat Nabi Isa ke langit, celah tu putus. Dia panggil ahlul fatrah. Satu kaum kata Cion lagi kerana Nabi kita dia keturunan Arab yang mai ikut Nabi Ismail. Yang mai ikut kalau itu beribu tahun. Antara nak bangkit Nabi Muhammad dengan kematian Nabi Ismail tu beribu-ribu tahun. Bukan dia ratus dak, ribu-ribu, 2000 tahun lebih. Tu dia panggil ahli fatrah. Dia kilas itu pula tu. Sabit dia kata gini, fal mazhabul haqqu anna ahlal fatrati, kita lakah ambil khabar dulu.
najuna duduk di hujung baris. Ambil khabar dulu. Mazhab yang sebenar, mazhab yang hak, bahawa ahlul fatrah itu najuna, tu ambil khabar. Lepas mereka itu ai daripada azab yang kekal. Rayahnya telakah dulu. Wa in baddalu, dan jika telah tukar mereka itu ahlul fatrah, wa ghayyaru, dan telah ubah mereka itu, wa abadul asnama, dan jadi tulis seringai sikit tu. Ya sebenarnya ghayyaru tu nak tulis rapat wa dengan alif. Wa tu wa dhamma jamak, alif qaf. Tapi tulis jadi seringai. Wa in baddalu wa ghayyaru wa abadul asnama, sekalipun kalau gitu orang celah nak antara masa bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia sembah berhala pun ataukah mazhab yang hak, tak apa. Kalau itu tok nenek Nabi kita tu Abdul Muttalib, ibu bapa Nabi tu orang panggil orang ahli fitrah tu. Abdul Muttalib tok ki Nabi kita tu dipanggil ahli fitrah tu. Kerana dia belum bangkit Nabi, belum bangkit ganoha, dia dak fera Nabi tu. Tak faham makna bangkit, letak rasul lah. Tu dia. Maka umur berapa? Letak rasul umur 40. Lepas dia ada fera apa tahunnya, dia bela cucu dia. Dia masuk jawi ke cucu dia. Wa qila khatanahu jadduhu min sab'i layalin sawiyah wa aulama wa at'ama wa sammahu Muhammadan, hingga akhir kita dah baca dalam berzanji tu wa barazan. Tok nenek tok ki dia lah mengkhatamkan dia atas satu kaum kata dak beranakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keadaan berjawi siap dah, wa wulida makhtunan siap dah, satu kaum kata. Jadi nak ayat kata dah lah dengan tok ki dak bela cucu, ibu dia dah lagi dak pera, Aminah dah lagi 4-5 tahun, kata tengah dia mati. Tapi belum letak Nabi lagi. Dia panggil ahli fatrah lah tu. Lain daripada Abu Lahab, Abu Talib kau ni. Abu Talib ni dengan Nabi dia letak jadi Nabi. 7-8 tahun anak mati pula tu. Tu bukan ahli fatrah adalah dia tak beriman kufur. Dia faham tak sini? Ni masuk lebak pegangan kita. Undur klik. Siapa panggil ahli fatrah? Wahum, dia panggil jumlah muqtaridah. Sebab tu kita lakah di dulu tu. Antara muqtaridah, antara isim anna ahlul fatrah, khabar anna najun. Sengai telah tu nyingi selit jumlah dia celah, panggil jumlah muqtaridah kita mengaji nahwu. Siapa ahlul fatrah? Wahum, dan bermula mereka itu ahlul fatrah tu man, mereka orang-orang kanu, tu ra'i makna tu sebab panggil dhamma jamak. Man kanu, ialah mereka orang-orang yang adalah mereka itu baina azminatir rusuli, orang-orang yang ada di antara masa-masa rasul. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 500 tahun. Jelas tu. Man kanu baina azminatir rusul, ataupun dulu pada Nabi Isa. Ada Nabi Zakaria, Yahya, tu hak tu rapat situ. Belum pada tu. Supaya antara Nabi Yusuf dengan anak bakit Nabi Musa 2, 3, 400 tahun. Lepas mati Nabi Yusuf, nak bakit Nabi Musa tu 2, 3, 400 tahun tu. Dia panggil man kanu baina azminatir rusul. Itu maksudnya ahli fatrah. Bukan khas dekat Nabi kita ni saja dak. Atau satu kaum fi zamanir rasulil ladzi lam yursal ilaihim, iaitu orang-orang yang berada pada zaman rasul yang tidak diutuskannya kan ar-rasulul ladzi ilaihim, kepada man. Seperti orang Arab lepas pada mati Nabi Ismail tu tak ada nabi-nabi diutus Arab, tak ada. Hanya nabi yang ada masa tu duduk ke Palestin, duduk ke Syam, itu nabi untuk Bani Israel. Jadi orang Arab tidak ada rasul. Rasul ada, tapi rasul ada ya allazi lam yursal ilaihim. Nabi Sulaiman tidak diutus untuk Arab dak. Untuk Bani Israel. Itu dia. Nabi Daud.
Arab dak. Kalau itu panggil ahli fatrah. Dia dua kaum. Satu kaum kata ahli fatrah ni orang-orang yang berada di antara zaman-zaman Rasul. Mati seorang Rasul sama tak nak bakit Rasulullah panggil ahli fatrah. Satu kaum lagi kata orang yang ada pada zaman Rasul tapi yang tidak diutuskan Rasul kepada mereka, seperti orang Arab. Lepas pada mati Nabi Ismail. Sehingga 2000 tahun lebih nak bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu panggil ahli fatrah. Walaupun Nabi Musa dah, Nabi Sulaiman turun menurun ni, siapa ke Nabi Zakaria, Yahya, kot celah-celah tu Nabi Ayyub mana tu, nak turun mai bakit Nabi Isa. Tu khas untuk Bani Israel je. Maka orang Arab panggil ahli fatrah juga. Maksudnya ta'rif kata man kanu fi zamanir rasulil ladzi lam yursal ilaihim. Habis. Hundur klik. Kalau gitu mazhab yang sebenar ahli fatrah itu lepas mereka itu daripada azab. Walaupun mereka tukar agama, ubah agama, dan semua mereka itu akan berhala. Arab, musyrikin Arab, mereka agama wasdaniyah, mereka sembah berhala. Puak kafir Mekah, Quraisy Mekah tu sembah berhala. Belum bakit Nabi Muhammad tak apa. Bawa bakit Nabi Muhammad, mereka menentang, tak percaya. Tu barulah mula hukum kata kufur. Habis fa in qila kaifa hadza. Ni buat satu soalan lah.